Assalamualaikum Belum. warahmatullahi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Oke, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Hadim, ya Hakim, ya Rabbi. Amin. Okey, Mu'allim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Mu'allim awak tak dengar. Jadi untuk untuk awal-awal ni, Mu'allim akan tutup dulu mikrofon awak. Nanti lepas ni siapa nak tanya soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nanti lepas ni siapa yang nak tanya soalan boleh buka mic, boleh tanya. Untuk sementara ni tutup dulu mic. Awak dengar dulu apa yang Mu'allim ajarkan kepada awak hari ini. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 12. Siapa yang tak ada buku, boleh tengok kat depan ni. Okey, hari ini Mu'allim nak jawab tajuk tentang kata imbuhan. Muka surat 12 ni, kata imbuhan. Kata imbuhan ni ada 3 jenis. Yang pertama, imbuhan awalan, imbuhan akhiran, dan imbuhan apitan. Tapi untuk hari ini, Mu'allim akan jawab 2 dulu. 2 jenis dia dulu. Imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Okey, sekarang ni sebelum kita pergi kepada buku teks kita, sekarang Mu'allim nak awak tengok dulu kat depan ni. Mu'allim terangkan dulu kepada awak tentang video berkaitan dengan kata imbuhan. Okey, kata imbuhan ni sebenarnya awak dah guna dah. Awak dah pernah buat dah benda ni. Cuma awak kena tahu konsep dia je. Okey. Mu'allim, izinkan saya minum. Silakan. Okey, yang pertama kita pergi imbuhan awalan. Hari ini Mu'allim ajar 2, imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Silakan. Okey, yang mula-mula kita pergi dulu kepada imbuhan awalan. Imbuhan awalan ni apa ni? Okey, imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Okey, contoh dia kat sini ada 6 imbuhan awalan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bila sebut imbuhan awalan, perkataan ini awak akan letakkan di hadapan kata dasar. Contoh dia makan. Makan tu kata dasar. Awak boleh tambah imbuhan kat depan dia. Memakan. Kalau sesuai. Ataupun termakan. Contoh ni memakan. Menmakan. Betul, menmakan. Tak ada, tak sesuai. Sebab tu mana kata imbuhan ni awak nak guna, awak kena guna yang mana sesuai. Kalau gunakan kata imbuhan makan. Kalau makan awak boleh gunakan imbuhan apa? Me sesuai. Kalau dia akan jadi memakan. Jadi yang ni sesuai. Ni makan. Sesuai? Tak sesuai. Menmakan. Alim, Ya. boleh nasib kita dah start. Silakan. Okey, men, menge, meng dan ber. Contoh awak gunakan bermakan. Bermakan sesuai tak ayat dia? Adam bermakan. Tak sesuai. Imbuhan bermakan tak sesuai. Awak kena gunakan imbuhan mana yang sesuai. Itu kalau ikut kata dasar, makan. Lagi banyak lagi benda-benda lain. Contoh dia. Ini 6 ni antara contoh kata imbuhan awalan. Okey, mari kita tengok macam mana cara nak menggunakan
ayat dia. Okey, yang tadi yang ni pertama imbuhan awalan. Okey, ni imbuhan awalan. Ada me, ada mem, ada men, ada meng, menge dan ber. Ada lagi imbuhan yang lain. Contoh dia ter. Satu lagi. Okey, contoh me. Okey, masak ni ialah kata dasar. Jadi awak tambah. Yamin? Terminum. Betul. Terminum. Okey, tengok satu, dua, satu. Okey, yang pertama masak. Masak ni kata dasar. Kalau awak tambah imbuhan dia, memasak. Baru sesuai. Jadi, bila kita tambah imbuhan, jadilah memasak. Contoh dia beli. Beli kata dasar. Awak tambah imbuhan, mem. Jadi, ayatnya akan jadi membeli. Contoh dia jadi. Awak tambah imbuhan men, maka jadilah menjadi. Goreng, imbuhan meng. Jadi, menggoreng. Mas, kemas. Ini kata dasar dia. Kata dasar dia kemas. Ya, Min? Ya. Menggoreng. Menggoreng. Kata dasar dia goreng. Awak tambah imbuhan me, maka jadilah menggoreng. Tergoreng pun betul juga. Kalau awak gunakan megoreng, betul tak? Imbuhan me. Megoreng. Tak. Sesuai tak imbuhan me? Tak. Imbuhan ni. Imbuhan me ni sesuai tak nak gunakan megoreng? Tak sesuai. Awak kena gunakan mana yang sesuai. Contoh dia tergoreng. Ataupun menggoreng. Ataupun nak gunakan mengegoreng. Betul tak imbuhan ni? Nak gunakan imbuhan menge. Tak sesuai. Bergoreng sesuai tak bergoreng? Bergoreng. Sebab tu Malik kata awak nak gunakan imbuhan, awak kena tengok mana yang sesuai. Okey, contoh dia yang ini. Kemas. Kata dasar dia kemas. Tapi bila awak tambah imbuhan menge, itu kita buang. Jadi dia akan jadi mengemas. Kalau awak gunakan mengemas, itu salah. Awak gunakan mengemas, salah juga. Sepatutnya yang betul ialah mengemas. Kini kita buang. Jadi itu antara contoh dia. Contoh lagi berjalan, imbuhan ber. Berjalan. Membeli, terbeli. Menjadi. Menjalan sesuai tak? Tak. Tak sesuai. Menjalan tak sesuai. Berjalan sesuai. Berjalan. Berjalan sesuai. Sebab tu Malik kata terjalan pun tengok ayat juga. Sebab tu Malik kata nak gunakan sebab tu Malik kata kalau nak gunakan imbuhan kena tengok imbuhan yang sesuai. Boleh faham setakat ni kata imbuhan awalan? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada. Boleh faham setakat ni? Boleh. Amin je yang faham, yang lain diam je. Okey, boleh faham tak imbuhan awalan? Boleh. Malim. Ya. Boleh. 27 tu saya dah siap. Nanti Tapi hantar. cuma tak hantar je. Nanti hantar. Malim bermain. Bermain pun betul juga. Okey, boleh faham setakat ni? Ada soalan lagi. Bermain. Boleh faham setakat ni imbuhan awalan? Boleh, Malim termain. Okey, mari kita tengok contoh ayat yang menggunakan imbuhan. Muallim tengok ramai orang yang bina ayat tapi tak letak imbuhan. Contoh dia awak guna ayat, Sonia masak bersama ibunya. Tak boleh, awak kena letak imbuhan. Imbuhan apa yang sesuai? Memasak. Kata dasar dia masak. Jadi kita letak imbuhan. Awak nak bina ayat kena gunakan imbuhan. Kalau ayat awak hanya gunakan masak, awak tak guna me. Sonia sering masak bersama ibunya. Tak boleh. Awak kena gunakan imbuhan. Kena masukkan imbuhan. Contoh ayat dia, Sonia sering memasak bersama ibunya. Awak kena gunakan imbuhan. Memasak. Ada imbuhan bersama ibunya. Okey, contoh yang kedua. Beli.
Apa-apa. Okey, contoh yang kedua, beli. Kata dasar dia beli. Awal letak imbuhan mem. Jadi membeli. Alia membeli sebatang pensel. Baru betul. Kalau awak gunakan ayat Alia beli sebatang pensel, tak boleh. Awak kena gunakan imbuhan. Alia membeli sebatang pensel. Contoh yang ketiga, menjadi. Danish telah dilantik menjadi ketua kelas. Kena ada imbuhan. Goreng. Ibu sedang menggoreng ikan. Kemas. Ali mengemas bilik tidurnya. Boleh faham setakat ni? Ingat, nak bina ayat, awak kena gunakan imbuhan. Tak boleh kalau tak letak imbuhan. Okey, semua boleh faham setakat ni tentang kata imbuhan awalan? Boleh faham setakat ni? Ya. Ingat, bila sebut imbuhan awalan, dia berada di hadapan kata dasar. Contoh dia kata dasar masak. Imbuhan awalan dia ada kat depan. Dia bukan kat belakang. Imbuhan awalan beli. Dia ada kat depan. Men ada kat depan. Meng ada kat depan. Me ada kat depan. Itu berkaitan dengan imbuhan awalan. Boleh faham setakat ni imbuhan awalan? Okey, itu contoh imbuhan awalan. Ada 7 muallim bagi tahu tadi. Ada me, mem, men, meng, menge, ber dan ter. Itu contoh dia. Okey, sekarang ni mari pula kita pergi kepada imbuhan akhiran. Okey, kalau tadi imbuhan awalan dia berada di hadapan kata dasar. Kalau imbuhan akhiran dia berada di belakang. Di belakang kata dasar. Contoh imbuhan akhiran ada 3 sahaja. Yang pertama kan dan yang kedua air, ni air. Dan yang ketiga an. Ingat imbuhan akhiran ada 3 sahaja. Okey, mari kita tengok contoh yang lain. Okey, contoh yang pertama kan. Okey, kalau imbuhan akhiran, ingat imbuhan akhiran dia berada di belakang. Tengok kan berada di belakang. Kalau imbuhan awalan dia ada kat depan. Tadi membeli, imbuhan awalan. Ini imbuhan akhiran dia ada kat belakang. Kan. Jadi bila kita tambah dia akan jadi belikan. Jauh kita tambah imbuhan air kat belakang. Jauhi. Contoh dia. Nyanyi kita tambah imbuhan an dekat belakang. Dia akan jadi nyanyian. Itu contoh dia. Okey, mari tengok contoh ayat dia. Ini contoh ayat dia. Ingat, muallim bagi tahu bila nak bina ayat, awak kena letakkan imbuhan. Tak boleh kalau tak letak imbuhan. Okey, contoh perkataan beli dan ada imbuhan kan dekat belakang. Tolong berikan. Pun betul juga. Tolong belikan sebungkus nasi lemak kepada saya, kata Abu. Dia ada imbuhan akhiran kan. Kalau awak letak tolong beli sebungkus nasi lemak, awak kena letak imbuhan. Jangan tak letak imbuhan. Okey, contoh dia jauhi. Jauhi diri anda daripada najis dadah. Jauhi ada imbuhan i kat belakang. Ni imbuhan an. Nyanyian itu sangat merdu. Itu contoh penggunaan dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Tak ada. Boleh bezakan tak antara dua tu, kata imbuhan awalan dan juga kata imbuhan akhiran? Boleh faham setakat ni? Ingat, kalau kata imbuhan awalan dia ada kat mana? Berada di hadapan. Hadapan apa? Di hadapan kata dasar. Kalau imbuhan akhiran dia berada di belakang. Boleh beza dua tu? Okey, kalau boleh bezakan. Okey, mari kita tengok muka surat 12. Okey, buka buku teks awak muka surat 12. Okey, mari kita cuba jawab soalan ini
dengan menggunakan kata imbuhan awalan. Bila sebut kata imbuhan awalan, dia berada di hadapan, bukan di belakang. Kalau di belakang itu kata imbuhan akhiran. Okey, sekarang ni muallim nak semua orang buka mikrofon. Mari kita cuba jawab soalan ini bersama-sama. Okey, muka surat 12. Tajuk dia Tok Batin yang dihormati. Okey, yang pertama, Saidin bin Bujang ialah Tok Batin. Beliau menjadi Tok Batin di sebuah kampung di negeri Selangor. Okey, menjadi kata dasar dia apa? Menjadi kata dasar dia apa? Kata dasar dia yang warna biru, jadi. Kalau men ni ialah kata imbuhan awalan. Yang warna biru jadi ni kata dasar dan dia letak imbuhan awalan men. Yang merah tu imbuhan awalan. Okey, beliau, kalau awak gunakan beliau jadi Tok Batin, sesuai betul tak? Beliau jadi Tok Batin. Betul tak ayat itu? Salah, tak betul. Kena ada imbuhan, kena letakkan imbuhan. Awak kena ingat yang tu, kena ada imbuhan, jangan tak letak imbuhan. Jadi imbuhan yang sesuai kita gunakan menjadi. Sebab tu Malik kata kena ada imbuhan. Menjadi Tok Batin di sebuah kampung di Selangor. Okey, perenggan yang kedua. Beliau akan berjalan di sekitar kampung setiap hari. Okey, yang kedua dia bagi berjalan. Kata dasar dia ialah yang biru ni, jalan. Ingat, kalau awak gunakan ayat, beliau akan jalan di sekitar kampung setiap hari, itu tak betul. Awak kena letak imbuhan. Dan imbuhan awalan yang sesuai ialah beliau berjalan di sekitar kampung setiap hari. Okey, yang ketiga, beliau akan bual-bual. Okey, bual-bual. Perkataan imbuhan awalan apa yang sesuai kita nak letakkan? Imbuhan yang sesuai ialah berbual-bual. Kalau awak gunakan beliau akan bual-bual, salah. Kena ada imbuhan. Beliau akan berbual-bual dengan penduduk kampung. Tok Batin akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah di kampung itu. Okey, cari imbuhan apa yang sesuai kita nak gunakan? Imbuhan awalan apa? Beliau Tok Batin akan mencari. Sesuai. Kalau imbuhan bercari sesuai tak? Beliau akan bercari sesuai tak? Tak sesuai. Beliau akan mencari baru sesuai. Okey, yang seterusnya. Seterusnya, beliau memastikan penduduk kampung menghantar anak mereka ke sekolah. Jadi, penduduk di kampung itu dapat pendidikan yang sesuai. Okey, imbuhan apa yang sesuai? Dapat ni. Imbuhan apa kita nak? Mendapat. Imbuhan mendapat. Imbuhan mendapat baru sesuai. Jadi penduduk di kampung itu mendapat pendidikan yang sempurna. Okey, seterusnya. Jika anak buahnya sakit, Tok Batin akan pergi ke rumah mereka. Beliau akan tanya tentang kabar mereka. Okey, kata dasar tanya. Nak letakkan imbuhan apa yang sesuai? Beliau akan akan bertanya. Bertanya. Kalau mentanya salah, mentanya tak sesuai. Bertanya baru betul. Kalau mentanya salah. Tertanya betul tak? Beliau akan tertanya tentang kabar mereka. Tertanya kat sini ayat ini tak sesuai. Yang betul ialah beliau akan bertanya tentang kabar mereka. Jadi hubungan mereka sangat mesra. Okey. Saidin suka akan tugasnya sebagai Tok Batin. Beliau janji akan bantu anak buahnya hingga berjaya. Okey, janji nak gunakan imbuhan apa? Beliau berjanji akan apa?
Membantu. Sesuai. Sebagai pembangkit. Membantu. Baru sesuai. Akan membantu anak buahnya hingga berjaya. Anak buahnya Hingga berjaya. Okey, boleh faham setakat ni tentang imbuhan berjaya. awalan? Faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Boleh bezakan imbuhan awalan? Okey, kalau semua dah jelas tentang imbuhan awalan, sekarang ni Muallim nak awak buka pula muka surat 17. Muka surat 17. Buku teks muka surat 17. Okey, tadi tentang imbuhan awalan. Sekarang ni kita pergi kepada imbuhan akhiran. Okey, mari kita jawab imbuhan akhiran. Ingat, imbuhan akhiran ada 3 sahaja. Apa dia? Yang pertama, imbuhan akhiran yang pertama kan, air dan juga an. 3 ni je imbuhan akhiran. Okey, mari kita jawab soalan ini. Selamat pagi Hasan. Sila amati gambar tokoh guru ini. Tolong tampalkannya dalam buku skrap. Pastikan gambarnya ditampalkan pada ruang yang berbentuk bulat itu. Okey, kat sini yang warna merah tu ialah kata imbuhan akhiran. Sila amati gambar tokoh guru ini. Kat sini dia gunakan imbuhan air. Ni imbuhan air. Sila amati. Yang kedua, ditampalkan. Dia gunakan imbuhan kan. Okey, baiklah Alice, saya akan menampalkannya dalam bulatan. Ini dia gunakan imbuhan bulat. Okey, kalau gunakan dalam bulat ini betul tak ayat dalam bulat ini? Saya akan menampalkannya dalam bulat ini. Kalau gunakan bulat ini salah, kena ada imbuhan bulatan. Okey, mari tengok yang ketiga yang sesuai. Komala, kamu pula catat maklumat tentang tokoh guru itu. Tahukah kamu akan biodata beliau? Okey, yang ni kita nak gunakan imbuhan apa? Kamu pula catat. Catat ni nak gunakan imbuhan apa? Catat. Komala, kamu pula catatkan. Catatkan. Imbuhan kan baru sesuai. Catatkan maklumat tentang tokoh guru itu. Okey, seterusnya. Saya tahu beliau amat saya hormat. Okey, hormat nak gunakan imbuhan apa? Hormati. Hormati. Ada air. Hormati. Maklumat beliau saya dapat. Dapat apa? Imbuhan apa nak guna? Saya dapatkan, saya dapati daripada internet. Dapatan. Maklumat beliau saya dapat. Dapatkan. Boleh dapati pun boleh juga. Kat sini dua-dua betul. Maklumat beliau saya dapatkan di internet. Saya dapatkan daripada internet betul. Maklumat beliau saya dapati daripada internet pun betul juga. Sesuai. Dua-dua sesuai. Okey, seterusnya. Buku skrap kita sudah siap. Ibu saya telah menyediakan jamu untuk kita. Mari kita nikmat kuih-muih dan minum ini. Okey, mari kita jamu nak gunakan imbuhan apa? Jamuan. Jamuan. Kalau jamukan betul. Jamukan tak sesuai. Ibu saya telah menyediakan jamuan untuk kita. Mari kita nikmat. Nikmat nak gunakan imbuhan apa? Nikmati. Nikmati. Imbuhan air. Kuih-muih dan minum. Minum. Nak gunakan imbuhan apa? Minuman. Baru sesuai. Boleh faham setakat ni tentang imbuhan awalan dan imbuhan akhiran? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Faham. Boleh faham tak? Kita ada lagi 10 minit lagi kelas kita. Malam ada berapa minit lagi? Ada lagi 10 minit. Lama lagi. Lama lagi. Okey, boleh bezakan tak antara dua ni, imbuhan awalan dan imbuhan akhiran? Boleh. Ada sesiapa yang tanya soalan tak?
Okey, kalau tak ada soalan, mari kita cuba jawab soalan latihan. Okey, yang pertama kita jawab ni terus. Okey, lengkapkan ayat berikut dengan imbuhan akhiran. Kan atau ai. Okey, dada hendaklah kita jauh. Apa yang sesuai? Jauhkan, jauhi, menjauhi, menjauhkan. Jauhi. Dada hendaklah kita Menjauhi kita. Dada hendaklah kita jauhi. Baru betul. Jauhkan pun betul juga. Dada hendaklah kita menjauhi. Dada hendaklah kita menjauhkan. Menjauhkan. Yang sesuai jauhi ataupun jauhkan. Okey, yang soalan kedua. Menjauhkan. Kamu ambil ayah segelas air. Kamu mengambilkan ayah segelas air. Mengambil. Kamu ambil ayah segelas air. Mengambil. Kamu ambilkan, kamu mengambil. Mengambil. Kamu mengambil ayah segelas air. Sesuai? Sesuai. Apa yang sesuai? Mengambilkan, ambili, ambilkan, mengamili. Mengambilkan. Mengambilkan dengan mengambil. Mengambilkan atau Yang sesuai ialah ambilkan. Yang sesuai ialah ambilkan. Kamu ambilkan ayah segelas air. Baru betul. Okay, mereka telah kami galak supaya menabung demi masa hadapan. Ini kata imbuhan apa yang sesuai? Galaki, galakkan, menggalakkan, menggalaki. galaki. Mereka telah kami galakkan. 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 Mereka telah kami galakkan supaya menabung demi masa hadapan. Jawapannya ialah galakkan. Okay, nombor 4. Pen itu telah engkau guna ketika menjawab soalan tadi. Ini nak guna apa? Pen itu telah engkau menggunakan kurang sesuai. Menggunakan kurang sesuai. Apa yang sesuai? Pen itu telah engkau gunakan. Jawapan yang sesuai ialah gunakan. Jawapan yang sesuai ialah gunakan. Okey, nombor 5. Sebuah komputer akan saya hadiahkan kepada murid. Hadiahkan. Akan saya sebuah komputer akan saya hadiahi kepada murid. Bendera sekolah kami turun perlahan-lahan. Apa yang sesuai? Bendera sekolah kami Bendera sekolah kami turunkan perlahan-lahan. Perkara itu telah aku jelas kepada mereka. Apa yang sesuai? Perjelaskan, perjelasi, jelaskan, jelasi. Jelaskan. Perkara itu telah aku jelaskan kepada mereka. Semua tetamu akan kami persila masuk. Nak gunakan apa? Persilakan. Semua tetamu akan kami persilakan masuk. Pertandingan itu tidak akan kami serta. Apa yang sesuai? Sertai. Jawapan yang sesuai ialah sertai. Okey, soalan terakhir. Ahmad akan saya hadiahi sepasang baju baharu. Hadiahkan. Ahmad akan saya hadiahkan sepasang baju baru. Okey, setakat ini semua jelas kata imbuhan awalan dan akhiran? Jelas. Siapa nak tanya soalan? Okey, kalau semua jelas, kerja rumah awal hari ini muka surat 15, 16, 23 dan 24. Ini kerja rumah awal hari ini, tanda sekarang. Aktiviti jilid 2,
muka surat 15, muka surat 16, muka surat 23 dan muka surat 24. Sekarang tanda kerja rumah awak ni. Jangan lupa siapkan kerja rumah. Siapa yang dah siap, hantar kepada muallim untuk muallim cek. Kerja rumah awak hari ini muka surat 15, muka surat 16, muka surat 23 dan muka surat 24. Nanti kerja rumah siapkan, dah siap nanti hantar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh? Okey, Mak. Okey, ada sesiapa yang tanya soalan sebelum kita habiskan kelas? Kerja sekolah. Tak ada. Muka kerja sekolah muka surat berapa? Tadi dah bagi tahu dah. Muka surat 15, muka surat 16, muka surat 23 dan 24. Muka surat 15, 16, 23 dan 24. Nanti siapkan kerja rumah dan hantar kepada muallim untuk muallim cek. Okey, ada sesiapa yang tanya soalan sebelum kita habiskan kelas? Tak ada. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye.